Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurdaina Atirah binti Muhammad Zuraidi wa sadiqati Ismi Fatin Ishatirah binti Kamaruzzaman Hasan. sanuqaddimu lakum anil mawdu' turkul hadith lidzakah. Kaedah moden dalam penyembelihan. Ta'rifuz zakah wa hukmuha izhaqur ruhul hayawan bitariqil masyru' alladhi yaj'alu lahmu halalan lil muslim. Maksudnya, secara ringkas, memutuskan roh dan jasad seekor haiwan dengan cara yang mengikuti syarak, yang mana menjadikan dagingnya itu halal untuk dimakan oleh seseorang Muslim. Hukum zakat wajib. Hukum penyembelihan adalah wajib. Baik, jadi ada dua ayat daripada Al-Quran yang boleh saya utarakan dekat sini. Awalan min surah Al-An'am ayat yang ke-118. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maksudnya, maka makanlah dari apa daging haiwan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayatnya. Sanian min suratil Maidah ayat yang ketiga. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sab'u illa ma zakkaitum. Maksudnya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Syurutu az-zakatu al-arkanu al-lazimah li husuli zakati wahiyya awalan az-zabihu, saniyan alatu zabhu, thalithan al-hayawan al-muradu zabhihi. Seterusnya ialah syarat sembelihan. Syarat-syarat sembelihan ada 3. Yang pertama, penyembelih, iaitu orang yang menyembelih haiwan. Yang kedua, alat sembelihan. Dan yang ketiga, haiwan yang hendak disembelih. Syurutuz zabih, syarat-syarat penyembelih. Syaratul awal al-aqlu, maksudnya berakal. Telah disyariatkan bahawa orang yang menyembelih tu kena waras ataupun berakal. Sebab kita nak memenuhi tujuan penyembelihan tu, and niat tu tak sah kalau daripada orang gila ataupun yang mabuk atau yang tak rasional. Syaratus tsani an yakuna dzabih musliman aw kitaban. Penyembelih itu hendaklah daripada kalangan orang Muslim ataupun ahli kitab. Ahli kitab ni adalah mereka dari kalangan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Okay, yang ketiga, syaratus tsalis at-tasmiyah ala zabihah. Maksudnya, hendaklah orang tu dia sebut tujuan dia sembelih tu adalah untuk sembelih. Ma yasbahu lil kanaisu wal a'yadu idza lam yasma' minal kitabi annahu sama ghairallah inda zabihi kal masih wal aziz fa inna zabihatahu halal wa imma idza sama'a minhu tasmiyatuhu ghairullah fa minal fuqaha ma yahrimu zabihatahu tilka li'annaha mimma ahlu li ghairillah. Apa yang disembelih untuk gereja dan perayaan. Poin yang pertama tu dia nak cakap, jika seorang ahli kitab melakukan penyembelihan tanpa nama Allah, contoh dia macam Al-Masih ataupun Al-Aziz, dan kita tidak mendengarnya, maka dikira penyembelihan itu adalah halal. Poin yang kedua, dan ada pun jika kita mendengar orang lain menyembelih tanpa nama Allah, maka ahli fiqh menyatakan penyembelihan itu adalah haram kerana mereka bukan tergolong dalam ahli kitab.
Baik, kita boleh dapati daripada gambar ni adalah contoh kaedah penyembelihan yang moden yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Daripada gambar ni kita nampak ayam banyak-banyak digantung. Kita panggil ni adalah kaedah water bath stunning. Okey. Cara ni dia akan gantungkan ayam-ayam ni macam dalam gambar ni, and dia akan lalukan celupkan kepala ayam-ayam ni dalam air yang bervoltan rendah, sebab untuk memengsankan ayam-ayam itu dan memudahkan untuk mereka menyembelih ayam tersebut. Kaedah ini diterima oleh mufti sebab dia bukanlah mematikan ayam tapi melemahkan, kerana dalam Islam kan ada sebut bila kita nak menyembelih haiwan kita kena menyembelih dengan cara yang baik. Jadi ini merupakan salah satu contoh untuk mereka mengendalikan penyembelihan dengan cara yang lebih mudah dan banyak. Kalau untuk contoh haiwan lain seperti kambing, mereka akan menggunakan electrical stunning, yang mana diorang akan shotkan di otak mereka voltan yang rendah yang boleh memengsankan atau melemahkan kambing itu. Dan yang contoh yang ini pula, mereka menggunakan pertolongan mesin untuk menjatuhkan seekor lembu. Seperti yang kita tahu, kalau kita nak jatuhkan seekor lembu secara manual pun memakan dalam 5-6 orang kalau yang tak kuat lah kan. Tapi memang susah lah nak jatuhkan lembu sebab berat. So kalau kita gunakan kaedah ni, kita masukkan lembu dalam satu tempat tu, and dia akan sengitkan, kejatuhkan macam tu, and senang untuk menyembelih lembu tu. Hikmah masyru'iyah az-zakatu. Izahaqu ruh al-hayawan bi aqsari tariqi yurihahu bi ghairi ta'dhib. Lihada ishtaratat al-alah al-mahdudah wa hiya asra' atharan. Wa ishtarat adzabahu fil khalqu wa huwa aqrabu al-mawadi' limufaraqah al-hayati bisuhulati. Tamyizu halalil lahmi min haramihi. Fa innal hurmata fil haywani al-ma'kuli limakani ad-dami al-masfuhi wa la yazulu illa bidhabhi aw an-nahri wa la yatibu illa bi khurujid dami fi aqalli waqtin mumkini anna ad-damma bi'atun namudhajiyatun latakathuri kulli anwa'i al-mikrobat fal hayawanu idza lam yudhbah bitariqati asy-syar'iyyati la yakuna ad-damu qa'iman fihi wa huwa awwalu syai'in yusari'u ila ifsadihi wa tanawalu asy-syai'in al-fasidi yuaddi ila nada'ati tibai wa fasadi al-akhlaqi fa yasbahu asy-syakhsu dani'a at-tabi'i muzlimal qalbi kullu a'malihi syarrun wa wabalun. Lidha fa inna Allah ta'ala syara'a az-zakata wa ahalla at-tayyibati. Hikmah pensyariatan penyembelihan. Yang pertama, melepaskan roh haiwan dengan jalan yang paling mudah tanpa menyisanya. Huraian, disyariatkan alat yang digunakan itu hendaklah tajam bagi mempercepatkan proses penyembelihan, dan disyariatkan menyembelih di bahagian halkum, yakni leher. Yang kedua, membezakan cara penyembelihan yang sah dan cara penyembelihan yang tak sah, yakni haram. Darah yang mengalir keluar semuanya tidak mendatangkan bau busuk berbanding dengan yang tidak keluar darah kerana memakan bangkai. Sebahagian darah di tubuh haiwan yang halal dimakan harus dikeluarkan secara adab.
Penyembelihan dilakukan untuk membersihkan haiwan yang boleh dimakan dagingnya dari darah yang bernajis yang membawa berbagai penyakit, mudarat dan bakteria. Jika haiwan tidak disembelih, maka darah yang bernajis tersebut masih tersisa tinggal di dalam sel-sel dan urat-urat yang ada di daging haiwan. Dengan demikian, memakannya akan menimbulkan bahaya yang bertentangan dengan tujuan syariat. Memakan sesuatu yang buruk akan membawa kepada akhlak yang buruk, gelap hati dan setiap amalannya menjadi buruk. Maka dengan sebab itu, Allah mensyariatkan penyembelihan untuk mendatangkan kebaikan.